Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin, amma ba'da. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, ya alhamdulillah, ya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas peluang untuk kita sama-sama meneruskan program takmir kita, salah satu daripada program untuk mengimarahkan tujuan mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, dengan program ibadah, dengan program zikir, dengan program tahlil, juga dengan program majlis-majlis ilmu, baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkongsian-perkongsian yang diadakan memberikan manfaatlah kepada para guru-guru yang mengajar dan juga kepada jemaah qaryah yang terlibat dalam majlis ilmu tersebut, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum qaumun macam mana la yashqa jalisuhum, betapa beruntungnya majlis-majlis ilmu yang diadakan terutama sekali di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu, yang mana orang yang singgah-singgah sahaja, orang yang datang singgah, dia semayang sunat aja ke, ataupun datang untuk solat fardu, dia lepas tu dia balik terus, ataupun dia sekadar dengar-dengar saja, bukan tujuan dia nak datang betul pun, yang singgah-singgah saja pun Allah Ta'ala tetap akan mengampunkan dosanya. Apalagi kalau orang itu jemaah itu datang daripada awal memang tujuannya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Jadi ini adalah kali kedua lah untuk bulan Januari 2022. Lambatkan sikit sebab hari itu bertembung kan antara Jumaat dengan Sabtu hari itu kan. Baik. Jadi sebelum saya teruskan, saya mohon maaf sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Yang pertama, kok-kok ada yang perasan lah, kok-kok ada yang perasan saya tengah menghisap gula-gula ni. Start daripada Jumaat, dadu Jumaat dah. Dadu Jumaat saya punya gatal tekak-tekak. Kali ni lain macam pula lemon garam tak jalan, kumu-kumu garam tak jalan, air asam jawa tak jalan pelik betul. Jadi nak bertahan ni gula-gula je lah. Saya pun jadi confused dah, tak haram tak sunat tu tak ada lah kan. Sunat sambil nak mengaji Quran baca makan gula-gula tu memang tak senonoh nampak tu. Takkan nak kata pahala sunat pula. Dia harap-harap paling-paling tidak makruh lah. Kalau haram habis kalau haram habis start duduk ni kejap lagi kan mengaji, ada hisap gula-gula kat dalamnya, haram dosa. La haula la quwwata illa billah. Minta maaf sangat-sangat. Okey, sorry ada macam message sekejap. Tani lah nak ganti tahlil tak dapat dah. Kan? Wassalam, sorry tak dapat ada kuliah takmir. Kantoi. Cuah. Orang cuah kan minta ada kuliah takmir. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda kalau diikutkan menyembunyikan penyakit itu adalah lebih afdal. Kalau diikutkan menyembunyikan penyakit itu adalah lebih afdal. Tapi saya terpaksa beritahu awal lah, yang tuan imam minta maaf sangat-sangat lah, saya tak dapat nak buat isyak kejap lagi ni. Sebab saya dah pusing dah ni, dah macam migraine datang balik. Migraine datang balik, tak tahulah ada 3 hari ni macam bertalu-talu pula. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kesihatan. Tapi tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Saya negatif. Saya negatif. Salah sebut positif kan, habis lagi semua orang kan. Saya negatif. Jangan risau. Insya-Allah. Orang kata teruskan ajalah kuliah biiznillah taala setakatnya kita mampu, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada malam ni kita menyambung bacaan kita pada surah Ar-Ra'di, pada surah Ar-Ra'di daripada juzuk yang ke-13. Tadi ada jemaah lagi 252. Usah bersedia ready itu kan, masya-Allah tabarakallah, tu nama semangat dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sebelum ni kita telah baca sehingga ayat nombor 20. Yang mana sebelum ni kita telah baca sehingga ayat yang ke-20. Ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Ya, iaitu orang-orang yang diiktiraf orang-orang yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang cerdik, orang yang menggunakan akal fikirannya dengan cara yang betul. Nombor satu, dia menunaikan ataupun dia melaksanakan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tak salah saya dah sebutkan hari itu, ia berkenaan dengan janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Nombor satu ialah menyembah Allah taala semata-mata. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, jangan dilupa, jangan sembah syaitan. Ya, jangan ikut cakap syaitan, jangan sembah syaitan, jangan sujud kepada syaitan. Ya, kalaupun tidak sujud kepada syaitan, jangan dipandang syaitan itu sebagai makhluk yang mulia. Jangan sampai kita mengiktiraf syaitan sebagai salah satu daripada sumber kekuatan. Ini seperti mana yang ada wujud pada hari ini, ya, wal a'yazubillahi min zalik. Ya, terdapat fahaman-fahaman satanism. Ya, terdapat fahaman-fahaman satanism yang mengatakan bahawa syaitan adalah sumber inspirasi, ya, sumber motivasi. Sebab apa? Sebab boleh sebab menganggap syaitan itu hebat kerana menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Tuhan, tetapi Tuhan tidak menghapuskan dia. Maka seolah-olah nampak macam syaitan itu hebat, padahal tidak, tuan-tuan. Ya, syaitan itu fala'natullahi 'alal wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Ya, Allah Taala menyebutkan laknat Allah Taala ia kena pada syaitan sampailah hari pembalasan. Ya, sampai hari kiamat. Tak ada kemuliaan kat situ, tuan-tuan, ya. Tak ada kemuliaan dalam mengikut jejak langkah syaitan. Kemudian Allah Taala menyebutkan juga wala yanquduna al-mitsaq. Ya, sama sekali orang-orang yang bercerdik itu, orang-orang yang bertakwa, beriman itu, mereka tidak melanggar janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung bacaan kita pada ayat nombor 21. Ya, kita sambung bacaan kita pada ayat yang ke-21. Ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallah. Ya, walladzina yasiluna ma amarallahu. Ma amara, kita ada alif bertemu dengan hamzah di antara dua perkataan. Ya, di antara dua perkataan, maka nama hukumnya mad jaiz munfasil haqiqi. Ya, mad jaiz munfasil haqiqi. Jazakallah. Terima kasih, tuan. Barakallahu fik. Ya, jazakallah khairan katsira. Ya, kenapanya mad jaiz munfasil haqiqi? Mad kena baca dengan panjang. Jaiz sebab ada banyak pilihan bacaan. Ya, macam banyak kali saya sebut, boleh baca 2, boleh baca 3, boleh baca 4, boleh baca 5, boleh baca 6, tetapi kita pilih bacaan yang paling masyhur dan paling banyak, ya, sandaran sanadnya sampai kepada Rasulullah, iaitu 4 harakat. Kemudian munfasil. Kenapa namanya munfasil? Sebab terpisah di antara dua perkataan. Alif bertemu dengan hamzah, ya, di antara dua perkataan. Nampak ma satu perkataan, amara satu perkataan yang lain. Ya, yang lain. Sementara hakiki pula. Kenapa namanya hakiki? Sebab memang dia jelas dua perkataan berbanding dengan perkataan haula, berbanding dengan perkataan haula ataupun ya Adam. Ya, maka perkataan-perkataan itu mad jaiz juga. Ya, tetapi kelihatannya dalam satu perkataan. Haula'i. La ini memang wajib lah. Memang satu perkataan lah ini. Ya, berapa kali dah saya bagi contoh ni sebelum dia. Ya, antara ini adalah hasil gabungan ha dengan ulai. Kan? Ha dengan ulai. Asalnya dua perkataan digabungkan, ditulis sebagai satu. Dah tu nak baca mad jaiz ke mad wajib? Mad jaiz, tetap dibaca dengan mad jaiz. Ha antum, ada lagi. Ha antum. Ada lagi ya Adam, ya Ibrahim. Banyak lagi lah. Ya iblis. Ya, semua-semua tu adalah termasuk dalam mad jaiz munfasil
hukmi. Ya, yang saya tuliskan tu mad jaiz munfasil hukmi. Yang ini ma amarani memang nampak dua perkataan betul. Mad jaiz munfasil haqiqi. Teruskan. Amarallahu bihi an. Ya, amarallahu bihi an. Mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah. Mad yang hanya dibaca ketika silah, ketika wasal, ketika sambung. Kalau sambung bihi dengan an, barulah kita baca empat harakat. Kalau kita berhenti pada bihi, kita akan matikan huruf ha. Jadi mad itu sudah tidak ada. Ya, mad itu sudah tidak ada. Makanya kalau kita berhenti ma amarallahu bih, matikan ha. Kalau sambung barulah bihi ayyusala, macam tu. Baik, teruskan. Ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a. Yang ini adalah satu perkataan tuan-tuan. Waw bertemu, waw sebagai huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan lengkap. Ya, dalam satu perkataan lengkap. Sin, waw, hamzah, ya, seburuk-buruk. Ya, seburuk-buruk al-hisab. Ya, potong pada perkataan yang hujung tersebut. Baik. Ya, itu sahaja hukum hakam tajwid yang kita keluarkan daripada ayat nombor 21. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan baca sama-sama dalam kiraan 3. Ready tuan-tuannya? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Alhamdulillah. Ya, ayat yang begitu mudah dan insya-Allah huraiannya pun mudah juga. Baik. Seperti mana saya sebutkan sebelum ni, kalau diikutkan ya pada permulaan muka surat ini, ya, muka surat 252 bermula daripada ayat nombor 20 ya masuk ayat nombor 21 dan 22, itu adalah senarai amalan-amalan soleh. Iaitu adalah senarai amalan-amalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memandangkan agak banyak, maka kita sebut satu persatulah ya biiznillah taala. Selain daripada ya orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang mengingati hari kiamat, orang-orang yang beriman, percaya pada pembalasan pada hari kiamat, orang-orang yang bertakwa, ini antara cirinya yang kita sebutkan hari itu, iaitu menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ayat nombor 21. Wallazina, dan orang-orang yang yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Mereka menyambung apa yang Allah Taala suruh sambung. Senang dia terjemahan dia. Mereka menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh sambung. Apa yang Allah Ta'ala suruh sambung? Ringkas, ya, sangat mudah penjelasannya berdasarkan kitab syarah tafsir Ibnu Katsir. Antaranya ialah silatul arham, silatul rahmi, ya, silatu ar-rahmi, iaitu mengadakan hubungan yang baik. Ya, kalau ada hubungan, ya, kalau ada hubungan rahim, maksudnya apa? Hubungan kita dengan mak kita, hubungan kita dengan ayah kita, hubungan kita dengan adik-beradik kita, ya, hubungan kita dengan pakcik makcik kita, dengan kaum kerabat kita, dengan saudara mara kita. Itu nombor satu, kita mesti ada hubungan baik dengan mereka. Okey, kalau ada persefahaman persefahaman pula. Kalau ada ketidaksefahaman, betul. Ya, kalau ada pertelingkahan antara ya orang-orang yang mempunyai hubungan silaturrahim ini, maka cepat-cepat perbaiki. Ya, mesti cepat-cepat perbaiki, sebab amalan ini walaupun nampak macam sekadar galakan, ya, menyambung silaturahim itu sebenarnya wajib. Ya, sebenarnya menyambung silaturahim itu hukumnya wajib. Lainlah kalau kita ni sebatang kara.
Sekarang ni mana dah tahu dalam kalangan kita, mana tahu minta maaf cakap. Mungkin maknya sudah meninggal, mungkin ayahnya sudah tiada, mungkin langsung tak ada adik-beradik, memang anak tunggal, masya-Allah tabarakallah. Sepupu sepapat pun langsung tak ada, dengan mak bapak dia pun habis anak tunggal. Asal pula tu kan. Apakah kebarangkalian tersebut? Tapi tak kisahlah. Kalau memang dia memang sebatang kara, tak ada hubungan darah dengan siapa-siapa dalam dunia ni, maka dia kena meluaskan lagi dia punya silaturahim. Dengan siapa? Dengan jiran, dengan kawan-kawan sekerja, kan? Maka dia mesti ada hubungan baik ni, adakan hubungan ataupun kabel yang baik dengan orang ramai ni adalah satu tuntutan dalam bab hukum hakam dalam hukum syariat Islam. Masya-Allah tabarakallah. Tinggal lagi apa yang menyebabkan dia menjadi wajib ialah bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau ada orang-orang yang memutuskan silaturahim, maka azab ataupun balanya akan disegerakan. Bala ataupun azab dalam kehidupannya akan disegerakan, tak tunggu hari kiamat dah. Dunia lagi dah rasa tak berkat, dunia lagi dah rasa takut semacam, rasa risau dan macam-macam lagi. Masya-Allah tabarakallah. Maka sebab itulah menjalinkan hubungan silaturahim yang baik itu adalah wajib. Dalam kitab ini nombor 1 kalau ikut turutan ialah hubungan ahli keluarga. Yang kedua orang yang kita patut ada connection, ada hubungan yang baik ialah al-fuqara wal mahawij. Al-fuqara dan al-mahawij, iaitu orang-orang yang memerlukan, orang yang sentiasa dalam keadaan kesusahan. Jadi hubungan kita dengan mereka ni ialah sedaya upaya, selagi mampu, bantulah setakat yang kita mampu. Ini bab menolong orang-orang yang fakir, yang miskin, yang sentiasa memerlukan ni. Kadang-kadang kita datang rasa bosan, kadang-kadang kita rasa menyampah, kan? Kadang-kadang kita nak tolong seseorang tu, tengok-tengok kita dengar cerita dekat karya lain, kita dengar cerita dekat taman lain, naik nama orang ni sampai ke daerah luar. Sampai ke daerah luar, nama dia up, nama dia naik sebagai orang yang asyik minta bantuan. Asyik muka dia je, memang nama keluarga dia lah. Masya-Allah tabarakallah. Saya ada kenal orang macam ni tuan-tuan. Sampai ke Seremban saya dengar nama. Dia duduk kat BD, tapi namanya famous sampai ke Seremban. Saya macam terperanjat. Ui, kenal orang ni. Sampai ke Seremban dia minta bantuan. Masya-Allah tabarakallah. Tapi kita bantu setakat yang kita mampu. Kita dan jemaah surau dan jemaah masjid dan ahli karya bantu setakat yang kita boleh. Manalah tahu kan bahagian dia, kita tak tahu lagi kan bahagian kita macam mana pula satu hari nanti. Maka Rasulullah mengingatkan untuk tafsiran ayat ini, pastikan kita ada hubungan yang elok dengan orang-orang yang dalam kesusahan. Makin banyak kita bantu, logiknya makin banyak pahala. Terlalu banyak hadis tuan-tuan. Terlalu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang banyak manfaat untuk orang lain. Bukan dipergunakan, jangan salah faham. Bukan dipergunakan. Rasulullah pernah sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Rajin bantu orang, rajin memudahkan tugasan orang. Kalau tak mampu bagi duit, bagilah apa yang boleh, sebagai membantu orang-orang yang memerlukan tadi. Dan juga wabazlul ma'rufi, bazlul ma'rufi, iaitu sentiasa menyebarkan kebaikan dan kebajikan. Itu mudahlah untuk kita faham, lebih-lebih lagi dalam keadaan orang tengah dalam keadaan susah. Masya-Allah tabarakallah. Seterusnya dalam ayat nombor 21 ni, antara ciri-ciri lain selepas menyambung silaturahim, mengadakan hubungan yang baik dengan masyarakat, yakhshawna rabbahum, sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita takut kalau kita masuk dalam masjid, kan, kita masuk dalam masjid, dalam surau, tangan kita nak ambil tabung masjid, nak korek tabung masjid tu, kita takut sebab apa? Sebab ada CCTV.
makanya kalau tak ada CCTV, nak takut ke tidak? Takut juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk fikir CCTV je. Ya, jangan duk fikir CCTV semata-mata. Ya, kadang-kadang zaman sekarang ni ada juga CCTV main-main. Ya, act tampal je, nampak macam ada teknologi kan, nak kenal pasti orang. Sebenarnya tak ada apa pun. Tak usah fikirlah tu lah. Yang fikir tengok apa, pastikan ya, percaya kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat. Itu ringkas tuan-tuan ya. Wa yakhafuna su'al wa yakhshawna rabbahum, dan yang seterusnya wa yakhafuna su'al hisab, takut ataupun rasa bimbang terhadap hisab ya, yang teruk, iaitu perhitungan amalan yang sangat berat pada hari akhirat kelak. Berdasarkan ayat Quran ini, ayat 21 daripada surah Ar-Ra'di, ini menunjukkan bahawa kalau kita takut api neraka, kalau kita takut ya nasib kita malang dekat padang mahsyar, maka kita pun buat baik. Itu juga dikira sebagai ikhlas. Itu juga dikira sebagai ikhlas. Ya, walaupun ada orang kata mana tu tak ikhlas tu. Ya, betul-betul takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul juga. Betul juga. Tapi nak letak mana ayat Quran ni? Kan? Jadi ada orang yang kadang-kadang ya, bila dimomok-momokkan ya dengan balasan api neraka, baru dia takut nak buat dosa. Tak apa, itu pun ikhlas juga. Ya, itu pun termasuk dalam bahagian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ringkas saja saya kongsikan untuk ayat nombor 21. Kita beralih pada ayat nombor 22. Okey, kita beralih pada ayat nombor 22. Baik. Wallazina sabaru ya, sabaru ada qalqalah. Sabaru hanya akan dibaca panjang kalau berhenti. Wallazina sabaru, kalau berhenti. Kalau tak berhenti, sabaru qalqalah. Sabaru batigha'a, mad wajib muttasil, sama macam su dalam ayat sebelumnya. Ya, sama macam su dalam ayat nombor 21. Baik, wajhi rabbihim, qalqalah pada wajhi, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Saya terlupa nak potong. Minta maaf lah, kita ulang balik ya. Wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim, berhenti pada wajhi rabbihim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Potong pada wa alaniyah. Teruskan, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Ra tebal pada perkataan dar. Ya, bila mana kita waqaf, bila mana kita berhenti. Baik, itu sahaja ya, waqaf tambahan untuk ayat nombor 22. Okey. Dan insya-Allah kita akan baca sama-sama dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Alhamdulillah ya, masya-Allah tabarakallah. Selesai bacaan kita pada ayat nombor 22, minta maaf. Baik, seterusnya antara ciri-ciri lain orang-orang yang diiktiraf ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Sabar ya, mereka adalah orang-orang yang bersabar. Ya, orang yang dipanggil sebagai bersabar ialah orang yang banyak ujian dalam kehidupan dia dan dia boleh bertahan.
Ya, sabar adalah satu nilai yang sangat kurang ya pada hari ini, ya, pada masa kini. Ya, sabar terlalu luas dia punya definisi dan terlalu banyak dia punya jenis. Ya, bukan semua orang boleh bersabar. Ada orang bila dapat nikmat, alhamdulillah, senang untuk dia mengucapkan alhamdulillah. Itu pun ramai yang tak sabar, dia terus lupa mengucapkan alhamdulillah. Okey. Tetapi ramai juga orang, ya, bila mana dia ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan bala bencana, time tu dia kantoi. Ya, time tu dia gagal. Ya, begitu mudah untuk orang kat depan ni, saya sendirilah kalau ikutkan. Ya, mudah untuk saya sendiri sebenarnya untuk cakap dengan tuan-tuan, kalau ditimpa musibah sabarlah banyak-banyak. Kalau meninggal orang rumah, meninggal laki, sabarlah banyak-banyak. Senang nak cakap sabar, ya, bukan kena kat kita. Ya, bila kena kat kita, masya-Allah tabarakallah, baru tahu ya apakah level kesabaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita redha menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan sabar itu, ya, antara 3 jenis yang paling utama. Ya, 3 jenis yang paling utama yang sangat dipuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nombor 1 ialah sabar dalam bab melaksanakan amal ibadah. Ya, sabar yang pertama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bersabar dalam melaksanakan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi perkara yang wajib. Ya, lebih-lebih lagi perkara yang wajib. Ya, susah nak solat, ya, payah nak solat, kena sabar, kena juga solat, kena bangun juga. Sejuk macam mana pun pagi-pagi tu kena bangun. Itu mudah. Ya, benda mudah nak faham. 30 hari nak kena puasa pada bulan Ramadan. Suka tak suka kena sabar, kena puasa juga. Ya, tak boleh sewenang-wenangnya nak bagi alasan tak nak berpuasa. Dan macam-macam lagi lah, ya. Siapa yang pergi haji, ya, masya-Allah tabarakallah, susah. Ya, dia punya tentative program dia tu, ya, semuanya leceh, semuanya nak pakai tenaga. Hatta orang yang atas kerusi roda pun nak kena bergerak. Nak kena bergerak kulu kilik ke boleh duduk dalam hotel dah settle sa'i, Safa Marwah tak dapat tu kan. Nak tak nak kena turun juga walaupun merangkak sekalipun. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itu yang pertama, sabar dalam bab melaksanakan amal ibadah. Yang kedua ialah sabar, ya, ketika mana diuji, ya, dengan perkara-perkara yang haram. Ya, sabar ketika mana diuji dengan perkara-perkara yang haram. Bila mana ditawarkan, ya, rasuah, bila mana ditawarkan, ya, rezeki-rezeki yang haram, ya, lebih mewah berbanding dengan rezeki yang halal, maka time tu terujilah kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, kita ni, saya dan tuan-tuan puan-puan semua, saudara-saudari semua, kita dalam mode dapat pahala free. Kita sekarang dalam situasi senang gila dapat pahala. Mak cakap ni, ya, ni bukan nak tuju pada siapa. Mak cakap, tak payah buka Quran, ya, cukup sandar dekat mana-mana tidur. Tak, sungguh saya cakap ni bukan nak perli ke apa. Tak, sungguh. Datang majlis ilmu, kan saya cakap dalam mukadimah tadi, ya, terlalu mudah untuk Allah Taala bagi pahala. Ya, duduk dalam masjid, jangan lupa ambil wuduk siap-siap. So kalau terkentut tak ada masalah lah. Kan, ambil wuduk siap-siap, niat iktikaf, tertidur. Jangan berguling bawa bantal pula, tertidur. Maka insya-Allah pahala berjalan. Tetapi sekarang kita tak boleh nak poyo kata, oh saya telah dapat pahala kerana saya tak berzina. Tak mengarut. Dalam masjid nak berzina apa benda kan? Dalam masjid nak minum arak apa benda ya? Dalam masjid nak dapat rasuah apa benda? Tak ada. Sekarang ialah dapat pahala cara majlis ilmu, cara zikir, cara baca Quran. Pahala untuk menolak rasuah, time orang hulu rasuah. Ya, pahala menolak rasuah tu ialah bila orang hulu rasuah. Bila kita kata tak nak, benda ni haram, saya tak terima, saya tak makan rasuah, time tu baru dapat pahala. Time tu baru dapat pahala. Ya, maka adalah sebahagian penceramah-penceramah ni saya ikut dia orang, saya petik ucapan dia orang. Kita ni kadang-kadang bukan baik sangat. Ya, kita ni bukan baik sangat kalau diikutkan. Kita ni belum diuji saja dengan maksiat.
Ya, kita ni belum diuji dengan maksiat. Time diuji dengan maksiat baru kita tahu sabar atau tidak untuk kita menolak maksiat tersebut. Ya, saya cuba ringkaskan. Sabar sabar yang ketiga ialah, ya, sabar yang ketiga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bila mana ditimpa musibah. Saat awal-awal, saat yang pertama, detik pertama ditimpa musibah. Okey, dia kena sebut tu. Saat pertama, detik pertama. Ya, contoh seseorang kematian orang yang dia sayang. Contoh, ya, seseorang kematian yang orang yang dia sayang. Mungkin kematian suami, mungkin kematian isteri, mungkin kematian anak atau mak, ayah dan sebagainya lah. Saat pertama dapat berita tersebut dan disahkan memang betul orang tu telah pergi, telah meninggal. Time tu sabar tak? Time tu sabar tak? Kalau time tu sabar, besar gila pahala. Kalau time tu dia terus bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia menangis mungkin tak ada masalah, dia menangis, tapi dia tak meraung, ya, dia tak menyalahkan takdir. Dia tak kata kan, kenapalah dia mati dulu, kenapa bukan aku mati dulu. Dia boleh diam, dia boleh serah semua pada Allah Ta'ala. Itu sabar saat pertama. Kalau dah sebulan baru nak diam daripada meraung, kan, sebulan dia meraung meratap, lepas tu baru dia nak kata alhamdulillah akhirnya saya boleh terima kenyataan. Itu bukan itu tak besar makna pahala tu dah. Itu lambat. Ya, itu lambat. Mungkin ada lah kot pahalanya, tapi tak sebesar sabar pada ketika saat pertama mula-mula ditimpa dengan musibah. Itu tiga jenis sabar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya, aqamus solah, ya, menjaga solat. Ya, menjaga solat. Yang seterusnya, masya-Allah tabarakallah, solat mesti akan digandingkan dengan benda ni, iaitu membelanjakan hartanya. Ya, membelanjakan hartanya dalam keadaan sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan juga dalam keadaan tunjuk pada orang ramai. Bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan juga dalam keadaan tunjuk kepada orang ramai. Dua-duanya mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik. Ya, tinggal lagi sedekah sembunyi-sembunyi adalah lebih baik. Sebenarnya nak cakap terus kesimpulan macam tu pun tak berapa betul kalau ikut kan. Minta maaf cakap, ya. Kalau ikut nak bagi kesimpulan, oh sedekah sembunyi lebih baik, dia macam ni. Kalau kita sedekah, bayar zakat ataupun keluarkan sedekah, harta kita sendiri, benda tu memang kita punya, afdal sembunyi-sembunyi. Afdal sembunyi. Tapi kalau harta yang kita pegang tu adalah orang amanahkan dekat kita, contoh orang bagi sumbangan dekat masjid, dia kata pihak masjid tolonglah bagi pada ahli karya yang ditimpa musibah, ditimpa banjir ke macam-macam lah, apa-apa covid ke dan sebagainya, maka time tu afdal bukan sembunyi-sembunyi. Time tu afdal ialah tunjuk dekat orang. Kalau boleh ambil gambar, kalau boleh ambil video, tunjuk bahawa inilah dia sumbangan tuan-tuan. Ayat muka skrip tu kan betul juga tu. Jangan pengurusi masjid ke Bilal ke siapa-siapa ke, inilah sumbangan saya. Padahal orang kumpulkan dekat masjid, kan? Orang kumpulkan dekat masjid, bukan harta kita. Ya, kita sampaikan pada orang ramai, ambil gambar dan kita sebarkan. Bagi tahu inilah dia sumbangan orang ramai, disampaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab tu Allah Taala sebut dua-dua, sirran sembunyi dan juga wa alaniyah, tunjukkan, i'lankan. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata. Ya, yadrauna bil hasanati sayyi'ata, iaitu membalas perbuatan yang buruk. Astaghfirullahalazim, gula-gula dah habis. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Okey, membalas kejahatan dengan kebaikan. Allah Taala guna ungkapan umum.
Apa sahaja yang orang buat jahat pada kita, orang buat naya pada kita, kalau kita boleh bersabar dan balas balik dengan kebaikan, maka itulah dia yang dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara saya nak bagi untuk ayat tu saja saya nak bagi ayat itu sahaja. Untuk ayat tersebut ada kembar dia tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh cek dalam muka surat 480. Ya, tuan-tuan boleh cek pada muka surat lain, muka surat Al-Quran 480 dalam surah Fussilat. Ya, ini penghujung juzuk 24. Ya, penghujung juzuk 24. Dalam surah Fussilat ayat nombor 34. Ya, ayat nombor 34 dan 35. Ya, ayat nombor 34 dan 35. Firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Ya, idfa', pertahankanlah dirimu ya bila mana orang buat jahat kepada engkau, balas balik dengan balasan yang terbaik. Ya, balasan yang terbaik dengan sabar, ya, dengan ucapan yang lunak, ya, ucapan yang manis, ya. Kalau boleh senyum, ya. Kalau boleh tahan marah, jangan balas balik. Kalau bolehlah, kalau dapat. Ya, kalau dapat. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, ya, biasanya ni Allah Taala bagi bonus. Biasanya kalau engkau boleh balas kejahatan dengan kebaikan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, orang yang ada permusuhan antara engkau dengan dia, ka'annahu waliyyun hamim, boleh jadi best friend, boleh jadi teman yang rapat. Ya, kalau kita nak bagi contoh cukup banyak. Ya, kalau kita ambil contoh daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa agaknya contoh? Kita senaraikanlah siapa-siapalah yang terlintas kat kepala. Antaranya ialah anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahlin. Ya, Ikrimah bin Abi Jahlin. Asalnya dia terikut-ikut dengan ayah dia, iaitu Abu Jahal. Asalnya. Tapi lepas tu dia masuk Islam, masya-Allah tabarakallah. Kalau tak salah saya lah, kalau tak salah ingatan saya yang lemah ni, termasuk dalam salah seorang penulis wahyu. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Wahsy. Siapa Wahsy? Ya, orang cukup ramai kalau ustaz-ustaz pecamah-pecamah memang suka petik nama Wahsy. Ini bukti. Ya, memang bukti kalau dia masuk Islam memang jadi baik sungguh. Siapa Wahsy? Orang yang diupah untuk membunuh Sayyiduna Hamzah. Ya, dia join perang Uhud, dia tak nak bunuh orang lain. Misi dia cuma satu. Kan, tikam Hamzah, mati orang tu, tergolek orang tu, dah kau balik, kau akan dapat habuan. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pengislaman Wahsy, cuma Rasulullah tak sampai hati. Ya, tak, orang kata tak tergamak nak tengok muka Wahsy, ya, takut-takut nanti terlalu sedih teringatkan ya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wa arda. Dan Rasulullah memang ampunkan dia. Masya-Allah tabarakallah. Dan last ya, Wahsy punya sumbangan, dia bunuh pula Musailamah al-Kazzab, nabi palsu. Ya, antara lain siapa lagi? Ya, antara lain siapa lagi? Khalid Al-Walid pun famous juga. Ya, dia yang susun strategi bantai orang Islam dalam perang Uhud. Ya, diguna kebijaksanaan dia untuk menyembelih umat Islam, tapi last ya, masya-Allah tabarakallah, ya, dia Rasulullah terus terima dia bila mana dia masuk Islam dan menamakannya sebagai Saifullah Al-Maslul. Ya, start dapat nama tu Saifullah Al-Maslul, masuk dalam perang apa pun tak pernah kalah. Ya, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak tuan-tuan ya, kalau kita nak sebut berkenaan dia punya huraian-huraian lah, ia contoh-contoh dalam dunia Islam. Baik, dan last kali sebagai penutup ya kepada ayat nombor 22, ulaika lahum uqbad dar. Ulaika lahum, itulah orang-orang mereka tersebut, mereka mendapat ad-dar, ya, mereka mendapat istana, ya, mereka mendapat rumah, ya, mereka mendapat tempat yang sangat mewah, mahligai yang sangat indah sebagai balasan kepada ya perbuatan-perbuatan soleh yang telah diceritakan tadi. Baik, huraian dia ada lagi.
Ya, huraian ni kalau ikutkan ada lagi pada ayat nombor 23 dan 24. Insya-Allah kita akan kongsikan huraian tersebut dan bacaan ayat nombor 23 dan 24 pada masa akan datang biiznillah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan ini tanda-tanda kelemahan di saya sebagai hamba yang lemah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.